Di dalam satu ayat yang saya bacakan tadi daripada suratul Hasyr, iaitu surah di dalam Al-Quran yang berada di dalam posisi juzuk yang ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang mendatangkan maksud Allah suruh semua orang yang beriman ini senantiasa meningkatkan kualiti keimanannya sehingga mencapai tahap darjat taqwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah suruh kita ni pandang-pandang apa yang kita akan bawa pada esok hari, iaitu di hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah suruh kita pandang-pandang apa yang kita akan bawa ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pesan sekali lagi, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah isytihar, kata dialah satu-satunya Tuhan yang maha mengetahui di atas apa yang kita kerjakan di dunia ni. Tak ada makhluk yang boleh ketahui tentang keadaan kita, sama ada kita hidup dalam keadaan terang-terangan, sama ada kita hidup dalam keadaan sunyi-sunyian. Allah lah segala-galanya yang maha mengetahui di atas apa yang kita lakukan di dunia ni. Bila disebut berkenaan dengan ayat tersebut, maka ramailah di kalangan para ulama yang membawa hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sahabat-sahabat baginda Nabi radhiyallahu anhum ajmain, yang membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita. Maksudnya, keadaan-keadaan demi keadaan yang kita lalui ini, apakah amalan yang boleh menjadikan kita ini bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan apa yang boleh mendatangkan kebahagiaan kita di hadapan Allah? Sudah pasti amalan yang kita bina waktu kita hidup di dunia ni yang boleh menjadikan amalan kita bahagia. Bahagia ketika mana? Di dalam satu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, abang-abang, ayah-ayah sekalian, cari amalan-amalan apa yang boleh membahagiakan kita. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya pelbagaikan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita daripada seorang ahli makrifat. Ahli makrifat, bukan ahli silat makrifat, tak. Ahli makrifat, tuan-tuan. Ahli makrifat ni orang yang selalu memperbaiki dirinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari dia cuba memperbaiki dirinya untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama dia Abu Bakar Ash-Shibli. Ni tuan-tuan, dia orang Baghdad. Baghdad ni di mana? Iraq. Di Iraq. Satu hari dalam keadaan dia memperbaiki kehidupan dia, memperbaiki amal ibadah dia, dia senantiasa bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dia penuh dengan muhasabah. Satu hari Allah izinkan kepada dia, dia bermimpi dia berada di alam kubur dalam keadaan dia sudah meninggal dunia. Mimpi, tuan. Bila dalam keadaan dia bermimpi sedemikian, dia berada di alam kubur, lalu datang satu suara bertanya kepada dia, "Wahai Abu Bakar Ash-Shibli, tahukah kamu mulai saat ini ketika mana engkau sudah memasuki ke alam kubur ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kamu. Tak ada langsung dosa yang terlekat kepada diri kamu ketika mana kamu berada di alam kubur ni, Allah sudah ampunkan segala dosa kamu." Suara tersebut tanya kepada dia, "Tahukah kamu apakah amalan kamu yang boleh menjadi asbab dosa-dosa kamu diampunkan?" Lalu dijawab oleh Abu Bakar Ash-Shibli dengan yakinnya. Dia mengatakan, boleh jadi amalan-amalan solat aku yang sempurna itu menjadi asbab segala dosa aku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata suara tersebut, tidak ada satu kesan pun daripada solat kamu yang boleh menjadikan Allah ampun dosa kamu. Habis itu amalan apa? Lalu ditanya oleh suara tersebut kepada Abu Bakar Ash-Shibli, tahukah kamu apakah amalan lagi yang kamu duk buat selalu di dunia
waktu kamu hidup di dunia dulu, amalan apa yang boleh menjadikan kamu ini diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab Abu Bakar Asy-Syibli, boleh jadi amal ibadah puasa aku di dalam bulan Ramadan yang aku menjaganya dengan sebaik mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia orang baik, tuan-tuan. Dia orang baik sebab dia tahu amalan-amalan dia tu selalu dia bermuhasabah di atas amalan dia. Lalu surah tersebut kata apa? Tidak ada kena mengena dengan amal ibadah puasa kamu. Tanya lagi surah tersebut, tahukah kamu apa amalan kamu yang boleh menjadi asbab dosa kamu diampunkan? Maka dijawab oleh Abu Bakar Asy-Syibli, boleh jadi ibadah haji aku yang aku laksanakan dia dengan penuh kualiti, dengan penuh pengharapan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah haji aku tersebut. Kata surah tersebut, tidak ada kesan langsung daripada ibadah haji kamu yang menjadi asbab Allah ampunkan dosa kamu. Lalu ditanya oleh Abu Bakar Asy-Syibli, habis semua amalan-amalan yang aku sebut tadi, amalan yang power-power punya, semuanya engkau kata tidak menjadi asbab dosa aku diampunkan Allah. Habis apa amalan aku? Jawab surah tersebut, ingatkah kamu ketika mana kamu berada di satu bandar di Baghdad? Ketika itu kamu melalui di satu bangunan, kamu melihat ada seekor kucing yang berada di dalam keadaan kesujukan. Kamu ambil dia, kamu lindungi dia daripada ditimpa sejuk ketika itu yang bersangatan. Lalu kamu bawa dia balik ke rumah kamu, kamu lemparkan kasih sayang dan belas kasih kepada kucing tersebut. Maka ketika itu Allah berikan kasih sayang kepada kamu, menjadikan asbab dengan kucing tersebut menghapuskan segala dosa dan kesalahan kamu pada hari ini. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik sekalian, maksudnya apa? Dia ada dua tanggapan di sini, tuan-tuan. Kalau mengaji tak habis, dengar-dengar sampai kat situ saja, terus dia lari balik, dia mengaji tak habis. Tanggapan yang pertama, dia kata apa? Dia kata kita tak payah semayang, kita tak payah buat haji, kita tak payah puasa, sebab satu pun Allah tak terima menjadi asbab kita diampunkan dosa, so kita bela kucing saja. Tanggapan yang kedua, tanggapan yang pertama itu salah sangat-sangat. Tanggapan yang kedua apa? Menjadikan segala amal-amal kebaikan kita dan memperbanyakkan amal ibadah kita dan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelbagaikan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira dengan Allah, tak kira dengan makhluk, tak kira dengan sesama manusia, tak kira dengan haiwan, tak kira dengan tanaman-tanaman, semua kita melakukan kebaikan ke atas makhluk-makhluk Allah yang menjadikan asbab kita ini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang sekalian, pelbagaikan kebaikan dan bersegeralah melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.